أعوذ بالله من النار من شر الكفار. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihanil haram bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fard ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu subhanallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk kuliah subuh online insya-Allah, khas khusus untuk surah Al-Hikmah di SS18 insya-Allah. Saya tak dapat pergi, tak sihat. Mohon share mohon share dapat sebelum kita teruskan kuliah subuh tazkirah online subuh untuk surah Al-Hikmah SS18 insya-Allah. Kita share dulu insya-Allah daripada audio kuliah. Mohon sama-sama share. Kita share dulu insya-Allah. Minta ahli surau share. Sama-sama share insya-Allah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi. InsyaAllah kita sambung untuk surah Al-Hikmah, bab beratnya maut dan kengeriannya, muka surat 23 insyaAllah. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian subuh pagi ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di amal mahsyar insya-Allah. Muka surat 23, bab beratnya maut dan kengeriannya insya-Allah. Nabi Isa AS biasa menghidupkan orang mati, maka ditegur oleh orang-orang kafir, engkau hanya dapat menghidupkan orang mati yang baru mati. Kemungkinan belum mati benar orang itu. Maka cuba hidupkan orang yang telah hidupkan orang yang dahulu-dahulu, iaitu yang lama telah mati.
Mereka berkata, hidupkan Sam bin Nuh alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam pergi ke kuburnya, dan di sana sembahyang 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Maka Allah menghidupkan Sam bin Nuh, sedang rambut kepala dan janggutnya telah putih. Maka ditanya, mengapa kamu berubah, padahal waktu itu belum ada uban? Jawabnya, ketika saya mendengar panggilan untuk keluar, saya kira hari kiamat. Kerana itu rambutku langsung menjadi putih kerana ketakutan. Lalu ditanya, berapa lama engkau mati? Berapa lama kamu mati? Jawab Sam bin Nuh, sejak 4,000 tahun dan belum hilang rasa pedihnya maut. Ya. Bisa dicuba oleh kaum kafir untuk menghidupkan orang mati. Mukjizat dia. Dibuat. Minta orang yang lama dah mati, iaitu Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh alaihissalam. Cuba izin Allah hidup orang tu. Yang hebatnya, yang mati tu putih rambutnya. Bila dia terdengar seru untuk dipanggil keluar dari kubur, berubah janggutnya, rambut kepalanya berwarna putih. Disangkanya itu adalah hari kiamat. Kerana itu berubah rambut putih. Dah mati selama 4,000 tahun, masih lagi mengaku belum hilang rasa pedihnya bab maut. Hebat dan kengerian bab maut. Tiada seorang mukmin mati melainkan ditawarkan kepadanya kembali di hidup dunia, tetapi ia menolak kerana beratnya sakaratul maut, kecuali orang yang mati syahid. Mereka tetap ingin hidup kembali ke dunia untuk berperang dan mati syahid lagi, sebab mereka tidak merasakan sakitnya sakaratul maut dan matinya syahid lagi. Ya, orang yang syahid ni tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, juga kerana merasa kebesaran kehormatan orang-orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya kelebihan orang yang mati syahid. Ibrahim bin Adham ketika ditanya, mengapakah engkau tidak mengajar? Jawabnya, saya masih sibuk 4 macam. Bila selesai urusan 4 itu, saya dapat mengajar. Ibrahim Adham, ya, Sultan of Ulama. Ditanya, apakah yang 4 itu? Jawabnya, yang pertama, saya sedang memikirkan Yaumul Mitsaq, ketika Allah menentukan anak Adam, mereka ini untuk syurga dan mereka ini untuk neraka. Saya tidak mengetahui termasuk golongan yang mana saya ini. Ya. Ceritakan, ya, Ibrahim Adam yang memang mengajar ulama, sultan kepada ulama, label dia. Selalu mengajar, tiba-tiba tidak mengajar. Dia memikirkan 4 perkara. Yang pertama, memikirkan yaumul mitsaq, ketika Allah menentukan anak Adam, mereka ini untuk syurga atau mereka ini untuk neraka. Ini untuk mengingatkan kita. Kita ni dijadikan untuk ke mana sebenarnya? Agak-agak boleh tak kita masuk ke dalam syurga ataupun sebaliknya? Ni bimbang. Ulama ni bimbang ke neraka. Ke syurga, alhamdulillah. Yang dibimbangi ke neraka. Pasal apa? Bila masuk neraka tak mati-mati juga. Masuk syurga pun tak mati, masuk neraka pun tak mati. Tapi yang hebatnya, yang paling perit ialah masuk neraka. Yang kedua, Ibrahim Adham mengatakan, saya memikirkan kejadian manusia ketika di perut ibunya, ketika akan diberi roh dan malaikat disuruh mencatat untung atau celaka. Saya pun tidak mengetahui dari golongan manakah saya. Itu pun dia bimbang, iaitu memikirkan kejadian manusia, kejadian dia sendiri waktu di dalam perut ibunya.
Waktu dalam perut ibunya, ketika dibagi roh, ketika malaikat disuruh mencatat untungnya ataupun celaka. Maksudnya apa? Masa lama ni dia tidak mengetahui untung dia mana dia. Masa untung di dunia atau untung di akhirat. Bimbang. Kemana kita? Kita pun kena bimbang juga. Kita tak tahu catatan kita ke mana. Lepas tu kita kena berusaha. Yang ketiga, malakul maut datang kepadaku lalu bertanya kepada Tuhan, apakah roh orang ini di golongan orang muslimin atau bersama orang kafir? Saya pun belum mengetahui bagaimana jawab Allah kepada malaikat itu. Bimbang. Ibrahim Adham, malaikat akan bertanya pada Allah Ta'ala sama ada kita ni ke kafir ataupun ke kaum muslimin. Kita di golongan mana? Kalau ikutkan kita dah tahulah kita di sini. Jangan buat-buat tak ambil tahu. Masalahnya kadang-kadang kita tak nak ambil tahu. Ada bahagian Islam kita buat-buat tak tahu, buat-buat tak faham. Terikut pula yang bukan Islam. Masalah besar. Pendirian kita. Dah mengaku Islam, Islam lah 100%. Tak ada benda-benda lain, tak boleh disangkut-sangkut lain, tak boleh dielak-elakkan. Ada panduan, ada Al-Quran. Dah ditunjukkan dalam Al-Quran. Nak jadi orang bertakwa ada dengan Al-Quran. Itu. Maksudnya kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan kitab Allah Taala. Allah dah hidangkan Quran. Follow aja. Semua ada. Semua akhlak, adab, peta, segala dalam dunia akhirat, semuanya tertulis dalam Al-Quran. Tak boleh kita ragu-ragu. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, saya berfikir tentang ayat yang bermaksud, berpisahlah kamu hari ini, hai orang-orang yang derhaka. Saya belum mengetahui dalam golongan manakah saya. Surah Yasin ayat 59. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Saya belum mengetahui dalam golongan manakah saya. Berpisahlah kamu hari ini dengan hai orang-orang yang derhaka. Bimbang kita. Berpisah apa? Nyawa kita habis. Bila nyawa habis, ke mana arah kita? Itu yang kita bimbang. Bimbangnya sebab nyawa kita habis, dah tak boleh buat apa. Inilah tengah ada nyawa, cari jalan untuk mengelakkan bab-bab derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Laits berkata, sesungguhnya sungguh untung orang yang diberi Allah pengertian dan disedarkan dari kelalaian, dipimpin sehingga berfikir bagaimana bila mati. Untung orang yang Allah pimpin, Allah bagi hidayah, Allah sedarkan dia daripada kelalaian, dituntun ataupun dipimpin berfikir bagaimana bila mati. Itu orang hebat. Maksud apa? Ingat mati. Allah pula pimpin, Allah pula tuntun dia. Tuntun ni bukan apa? Tuntun bukan menuntun. Tuntun ialah untuk memimpin, guide kita. Cari jalan untuk disedarkan kita daripada kelalaian. Jangan kita lalai. Dah bagi macam-macam, Allah bagi peringatan kat kita. Dibagi peringatan dengan virus, dengan yang terbaru bunyi letupan di Beirut, pembunuhan sana sini, suami bunuh isteri. Bukan orang kafir, orang Muslim juga yang buat. Tu Allah tunjukkan ke mana arah kita. Allah hidangkan pula Quran time, TV, tadabbur, terjemah, tajwid, semua cukup. Bukan tak ada jalan. Tu kita sedang dipimpin, cuma kita nak ke tak nak. Kita terpulang pada kita. Nak masuk surga,
Itu saja. Itu saja cari jalan kita, cara jalan kita. Dan dipegang dalam Quran, dipesankan dalam Quran, tak boleh tangguh, tak boleh tunda. Kita ni yang paling dahsyat sangat perangai kita ni, memang suka menangguh, memang suka tunda. Yang paling hebat bab akhirat tu dia nak tunda. Kita selalu terlupa. Masa kita terus berjalan, tak ada tangguh. Kita punya perangai dengan Allah Ta'ala suka menangguh. Ya, tak ada rasa bab malu dengan Allah Ta'ala. Langsung tak ada adab, langsung tak ada akhlak. Kadang-kadang tak perasan Quran depan mata, di TV, di internet, di Facebook, di Instagram. Malu langsung tak ada. Allah hidangkan, betul Allah hidangkan cara-cara hidup. Allah hidangkan panduan dalam Al-Quran. Tak nak jenguk kita. Tu. Apalagi bab sembahyang. Ni. Semoga Allah menjadikan penghabisan umur kami dalam kebaikan serta mendapat khabar gembira, sebab orang mukmin pasti mendapat khabar gembira mati, iaitu dalam ayat innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan berturunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang, yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Janganlah kamu berduka cita. Terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat. Kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu, serta kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu cita-citakan mendapatnya. Surah Al-Fusilat ayat 30-31. Ni. Ya. Hebatnya keyakinan yang ditunjukkan Allah Ta'ala kepada kita, supaya kita yakinlah kita dengan ayat Allah Ta'ala, yakinlah janji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kata Allah Ta'ala, ya, mereka tetap teguh. Maksudnya kita mengelupur ataupun jatuh kita. Teguhlah dengan Allah Ta'ala. Allah hantar kita malaikat semasa ke masa untuk memberi ilham. Janganlah kita bimbang. Jangan kita bimbang berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kita. Janganlah kita suka bab duka cita. Terimalah berita gembira bahawa kita akan beroleh syurga yang telah janjikan Allah Ta'ala. Kita ditolong Allah Ta'ala. Tak ada tempat lain. Kita dibantu Allah Ta'ala. Kata dalam tadabbur Quran, My Quran Time, best friend, BFF, best friend forever. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada lain. Kita jangan bergantung dengan makhluk. Kita jangan bergantung dengan sesiapa. Satu saja kita bergantungan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Tak ada tempat lain. Kita bergantung terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Fusilat pun ceritakan waktu itu. Al-Fusilat ayat 30 hingga 31. Janji Allah Ta'ala, ya, apa yang kita tak dapat di dunia, Allah tunggu kita di akhirat. Sebab tu kena sabar. Ya, sebab tu kena sabar di dunia. Hebatnya cubaan. Kita tak kena macam level Beirut
di Lubnan tu. Tak kena macam tu. Tapi kalau melampau sangat perangai kita, kita kemungkinan akan berlaku. Sebab tu jangan melampaui batas. Ya? Kita ni terlampau melampaui batas. Gila kuasa, gila takbir, gila harta, gila pangkat dan macam-macam. Tak berhenti-henti. Ya? Kalau tengok semasa ni orang terlampau gila sangat. Dah ada panduan Quran, tak nak ikut. Nak cari-cari panduan dia juga. Ya? Sedih. Tengok perangai manusia sekarang melampaui batas. Sibuk dengan Allah Ta'ala, sibuk dengan pangkat, sibuk dengan berpolitik, sibuk dengan macam-macam. Akhirnya tak ke mana pun. Dikejarkan dunia, dikejarkan bab pangkat, dikejarkan bab kuasa. Dia terlupa kuasa yang amat hebat ialah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu jangan sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu orang mukmin, orang yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, ada khabar gembira. 5 khabar gembira untuk orang yang betul-betul takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, khabar gembira itu 5 macam. Yang pertama, untuk kalangan awam ataupun dari mukminin, diberitahu jangan takut, kamu tidak akan kekal dalam neraka, bahkan kamu tidak akan tetap akan mendapat syafaat daripada nabi-nabi dan orang-orang solihin, dan jangan sedih atau berduka atas kekurangan pahala, kamu pasti masuk surga. Ni yang penting, kita berusaha jadi ahli surga. Kalau boleh elak ke neraka, jangan singgah. Ya, orang Muslim, orang yang tercampak ke neraka memang akan keluar, tapi yang penting jangan kita singgah, tak terdaya untuk menghadapi seksa neraka. Ya, pasti kita akan masuk surga. Tu. Jangan berhenti selawat, jangan berhenti Quran, jangan berhenti dengan amal-amalan yang ditunjukkan oleh nabi-nabi, dan yang paling hebat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk orang-orang yang ikhlas, kamu jangan khawatir kerana amalmu telah diterima. Jangan sedih terhadap kurangnya pahala, kerana kamu pasti mendapat pahala berlipat ganda. Yang penting ikhlas. Ikhlas ke mana? Terus membulat, melulu fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana makhluk, bukan kerana siapa-siapa. Yang penting adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bimbang, walaupun seringgit, walaupun sekupang, walaupun secebis helai, kita ikhlas sebenar-benarnya. Sebab tu jangan disebut kebaikan ataupun kebajikan kita, jangan diungkit. Satu lagi, dalam Quran Al-Baqarah ada tulis, kita buat kebajikan, jangan sekali-sekali kita mengungkit, tak kira dengan keluarga, tak kira dengan siapa. Kalau ungkit juga, tak jadi apa kebajikan kita. Yang ketiga, untuk orang-orang yang taubat, kamu jangan khawatir terhadap dosa-dosamu, maka semua sudah diampuni. Jangan sedih terhadap pahala, pasti kamu dapatkan atas amalmu sesudah taubat. Itu yang hebat, orang yang cepat bertaubat. Astaghfirullahalazim, cepat dia bertaubat. Ya, pahala dia terlalu hebat. Jangan kita bimbang, Allah tu Maha Pengampun. Sebenarnya Allah tunggu taubat kita. Kita yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala selalunya. Bukan sombong, selalu tangguh dengan bab taubat kita. Jangan sedih terhadap pahala, pasti kamu dapatkan amalmu sesudah taubat. Jangan bimbang, pastikan kita bertaubat. Yang keempat, untuk orang-orang zahid, belum zuhud ya, kamu jangan khawatir masyar atau hisab, dan jangan berduka sebab tidak akan dikurangi pahalamu yang berlipat-lipat ganda itu. Terimalah khabar gembira bahawa kamu akan masuk surga tanpa hisab. Orang yang zuhud, orang yang malu dengan Allah Ta'ala, jangan bimbang. Jangan khawatir terhadap dosa-dosamu. Kamu sudah diampun dosa-dosamu.
Dan jangan sedih terhadap pahala. Pahala kamu pasti dapat berlipat-lipat ganda pahala tu. Terimalah kabar gembira bahawa kamu masuk syurga tanpa hisap. Orang zuhud ni betul-betul jaga Allah Ta'ala, takut betul dengan Allah Ta'ala. Yang kelima, akhir sekali, untuk para ulama yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kamu jangan takut dari dahsyat pada hari kiamat. Jangan berduka sebab Allah akan membalas amalmu dengan syurga. Juga orang-orang yang mengikuti jejakmu. Sebab tu orang mengajar, orang yang dipanggil ulama, para tok guru, jangan bimbang, teruskan. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, jangan berhenti dengan bab dakwah, jangan berhenti bab sampaikan. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, sampaikan walaupun satu ayat. Itu pentingnya. Jangan kita bimbang. Pasal apa? Apa yang kita buat yang terbaik akan dijejak pula jadi teladan pada orang lain, bertambah-tambah lagi hebatnya pahala kita. Dan sungguh untung orang yang mendapat berita gembira pada ketika matinya, sebab berita gembira hanya untuk orang-orang mukmin yang baik amal perbuatannya. Maka turunlah malaikat kepadanya lalu bertanya, siapakah kamu? Kami tidak melihat muka yang lebih elok dari kamu dan yang lebih harum dari baumu. Jawab malaikat, kami dahulu kawanmu yang mencatatkan amalmu ketika di dunia. Kami juga menjadi kawanmu di akhirat. Allah Akbar. Malaikat yang follow kita, yang mencatatkan perangai kita, rupanya follow kita juga waktu di akhirat besok. Harum seharum-harumnya para malaikat tu. Kita pun harum, dia pun harum. Allah Akbar. Maksudnya itu tanda ahli syurga. Sikit lagi, maka seharusnya bagi orang yang berakal sedar dari kelalaiannya, orang yang hebat, yang sedar bab 100% daripada kelalaiannya, dan tanda kesedaran itu ada 4. Orang yang sedar, ada akal, gunakanlah kesedaran ni. Dia ada tanda dia. Yang pertama, orang tersebut mengaturkan urusan dunia dengan tenang dan merasa basih banyak waktu. Orang yang ada akal ni, orang yang ingat mati selalu, dia akan sedar aturkan urusan dunia ni dengan tenang, bertenang dengan bab dunia, dan merasa masih banyak waktu. Bab dunia banyak waktu lagi. Yang penting bab akhirat tak ada waktu. Yang kedua, memperhatikan urusan akhirat dengan cermat dan sungguh kerana berasa waktunya mendesak dan tidak dapat ditunda. Ada bab sedar, mengaturkan, memperhatikan urusan akhirat dengan cermat. Bukan perhati je, buat terus bab akhirat. Pasal apa? Waktu akhirat ni sungguh mendesak. Waktu nak bawa benda bekal ke akhirat ni terlampau terdesak, kritikal maksudnya. Kita terlampau kritikal masa kita dengan akhirat. Terlampau sedikit masa yang ada. Dan selalu ingat untuk akhirat tak boleh tunda, tak boleh tangguh. Yang ketiga, mengatur urusan agama dengan rajin-rajin mencari ilmunya. Bab agama tak boleh tangguh, teruskan cari pencarian ilmu. Bab dunia kita boleh tangguh, boleh berhenti, tapi bab akhirat tak boleh tangguh. Takut kita tak ada perisai, tak ada bekal kepada akhirat besok. Yang keempat, bergaul dengan sesama makhluk dengan saling nasihat dan sabar. Orang yang hebat ni, yang betul-betul ada akal, yang sayangkan Allah Ta'ala, dia tetap menasihati sahabat dengan makhluk, saling menasihati dan ada bab perasaan sabar. Dan yang paling utama ialah orang yang mempunyai 5 sifat. Bila dah ada akal, bila ada tanda ni, ada 5 sifat yang hebat
isi Allah Ta'ala, iaitu pertama, tekun beribadah kepada Tuhan, tak berhenti, sayangkan waktu dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, sangat berguna terhadap sesama manusia. Dia ada fungsi dia dengan manusia, jangan langsung tak ada fungsi. Kita ada kebaikan, kita ada bab masyarakat, kita ada bab semua berfungsi terhadap sesama makhluk. Yang ketiga, semua orang berasa aman dari gangguannya. Orang tak ada rasa cuak, orang tak ada rasa risau bila bersama dia. Yang keempat, tidak iri terhadap hal orang lain. Yang kelima, selalu bersiap untuk menghadapi maut. Itu hebatnya orang yang takut betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah saudara bahawa kami dijadikan untuk mati dan tidak dapat lari daripadanya. Kita ni dijadikan untuk mati, ditulis penulis kitab. Dan kita ni dijadikan untuk mati dan tidak dapat lari daripada mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Az-Zumar ayat 30. Jangan kata kita forever, tak ada. Akan mati juga kita dengan kematian kita. Dan firman Allah Ta'ala, kullan yanfa'ukumul firanu in farartum minal mauti awil qatli wa izan la tumatta'una illa qalila. Katakanlah tidak akan berguna bagimu lari daripada menghindarkan maut jika kamu lari dari mati atau perang. Kerana demikian keadaannya, maka kewajipan seorang Muslim harus siap-siap benar untuk maut sebelum tibanya maut tersebut. Al-Ahzab ayat 60, ayat 16. Itu. InsyaAllah cari jalan untuk persiapan maut kita. Mudah-mudahan kita mati dalam sayangkan Allah Ta'ala, ada persiapan, ada bekalan. Kita mati tak ada cara lain untuk menghala ke dalam syurga. InsyaAllah takut begini. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bekal, ada persiapan, ada perisai, dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala jadi perisai kita, best friend kita sampai bila-bila, insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri abina wahdiya walina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfir wa na'udzu illa anta takhasanna bi izzati wa jabr wa tasanna bi malakut allazi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhal dunya. Amin ya rabbal alamin.
insyaallah. Jumpa lagi online petani maghrib insyaallah. Assalamualaikum.